Bawa dan dengar ni. Berapa banyak nasihat kita? Pasal kau ni tak nak tengok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pertama kali marilah sama-sama kita ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia Allah untuk kita malam ni dapatlah sama-sama kita hadir di dalam majlis ceramah malam ni. Maka malam ni insya-Allah amo pun nak minta masa tak panjang lah. Sebab tepi amo ni babo mai duk tunggu-tunggu dah. Dia duk minta apa ni malam ni masa kita duk mengaji sokmo Quran. Biasanya pukul 8:40 minit. Tiap-tiap malam kalau tak caping, kalau tak ada keuzuran gapo, insya-Allah kita ada mengajar. Tetapi malam ni amo nak minta tangguh oleh kerana kita ada tetamu babo meh. Maka babo meh ni dalam page kita ni selalu duk tubaik lama-lama sekali. Dan rekan ceramah, rekan apa minta tolong bantuan gapo. Maka babo meh ni jaga apa ni kadang-kadang ada. Maka malam ni insya-Allah malam ni amo jepuk babo meh mari bui penasihat sepatah dua kata ni bukan bersakut paut dengan kita nak minta tolong apa-apa dak. Bukan kata kita nak minta tolong cari bantuan untuk masuk ponok ke ataupun ponok babo meh ke, tak ada malam ni. Malam ni semata-mata kita nak buka ceramah. Maka buka ceramah ni sama tara apa ni sikit sebanyak hak kita nak kecek malam ni lalu itulah babo meh dia cadel nasihat agama. Apa dia nak kata, apa dia nak nasihat malam ni insya-Allah nanti dengar dia. Lepas tu lebih kurang 4-15 minit ataupun 20 minit lebih kurang itulah sebelum daripada kita nak tutup majlis kita ni. Babo meh ada sikit sebanyak nak sakut paut dengan dia mari kecek malam ni. Minta tunggulah. Dan siapa masuk dah, siapa yang hadir dah, insya-Allah malam ni Al-Quran kita minta tangguh. Nanti tengok malam esok lah kita nak mengajar. Ada setengah-setengah orang telefon masuk. Pagi tadi pun ada telefon masuk. Kata bapa tak mengajar berapa malam dah weh. Kata duk mengajar. Pagi tu duk mengajar tiap-tiap hari. Malam ni tekah-tekah tu kalau mari caping tu kita tak mengajar. Dia tanya tu bukan apa dak. Dia tanya dengan sebab dalam terosak dia tu tak nampak. Tak nampak, nak tahu kata mengajar ke tak mengajar. Lalu itulah kita nak minta wifak kita yang hadir dah ni kan tolong siapa tolong cek lagi kerana kita nak buka takutnya tak nampak. Boleh amo pun nak minta besar hatilah tolong cek lagi, tolong siapa tolong mengajak lagi supaya nak buka. Kerana pentingnya babo meh mari malam ni ada sepatah dua dia nak kacak dengan wifak kita. Lepas tu duduk di hujung tu. Sekiranya kalaulah kita ni ada dengar lagi tak tubik lagi 4-15 minit 10 minit
Hala ke hujung dekat-dekat nang sudah tu. Bapa mai ada nak kacak dengan fak kita sikit. Gapo dia? Apa apa tak mau royak sini nak minta dengar daripada mulut bapa mai sendiri. Tu dia lah. Ya, insya-Allah apa tak mau jadi lewat nak serahlah mai ni kepada bapa mai bangun nak. Boleh di sini. Cari kalau ada syahir berapa? Syahir berselah tak sini. Berselah. Boleh ni? Boleh Profesor. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala ibu-ibu dan bapa dan penutung ia dok mengikut dengan pengajaran iaitu Al-Quran di dalam Asy-Syifa TV hok Babo Faison. Jadi malam ni saya sebagai mewakili daripada Babo Faison jugalah. Dengan malam Selasa malam ni insya-Allah saya ni tak ada nak perkataan yang banyak, sekedarlah dalam 45 minit. Kerana permohonan daripada Babo Faisal dan adalah sikit tujuan saya sebelah akhir tu sikit sebanyak ada nak wayak sikit kepada ibu-ibu dan bapa hendak mengikut mengaji Al-Quran ataupun qiraatil Quran di dalam Asy-Syifa TV. Dan insya-Allah dengan malam ni saya minta sama-sama kita ikuti menghayati. Saya nak baca malam ni satu daripada ayat suci Al-Quran yang pada awalnya, yang kenyataannya satu ketika, satu masa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masa Rasulullah duduk di Madinah 10 tahun. Selepas daripadanya bakit selepas daripada Allah Ta'ala melatihkan jadi Rasul yang besar. Ia padanya akhir zaman di tanah yang bersangatan mulia iaitu di Makkah Al-Mukarramah. Rekahnya peranak Nabi di
di tanah haram Mekah hingga sampai umur 40 rekahnya, 40 usia Rasulullah. Dan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40, maka dilatihkan, ditabarkan dengan takluk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar sallallahu alaihi wasallam zuhilah satu orang Rasulullah pada akhir zaman sebagai khatam segala nabi, tutup segala rasul. Semenjak daripada awalnya, daripada nenek kita Adam alaihi wassalatu wassalam sampai ke nabi kita, berlebih kurang mengikut dalam kitab-kitab ulama, ya ceritanya nabi 124,000. Ataupun dikata orang dalam kitab, setengah daripadanya dan orang masa dulu dia cakap katanya sekati 204,000. Sekati itu 100,000 dah. Ada laksa ni mana 10-20,000. 2 laksa 4,000 tu tak beralih. Maka jadi rasul semua tu berkhilaf ulama lah. Setengah yang pendapatnya 314 orang. Dan setengah riwayatnya 313 orang. Satu orang yang berselisih. Akan tetapi ia cerita sebut di dalam ayat suci Al-Quran. Di dalam 114 surah, 1,900 ni ayat berlebih kurang 25. 25 orang yang tercatat di dalam ayat suci Al-Quran. Daripada Adam alaihi wassalatu wassalam sampai ke Nabi kita, ia tercatatlah sekalian rasul di dalam ayat suci Al-Quran 25. Jadi rekah dalam sejarah tu, ayat katanya 13 tahun ganak Nabi duduk di Makkah Al-Mukarramah. Ia usia Nabi ni cukup 40. Dilatih, dizohirkan satu Nabi, satu Rasul, pengulu sekalian Rasul. Pengulu sekalian Nabi. Sebagaimana satu hadis Nabi yang Nabi cerita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Ia kata Rasulullah yang bermaksudnya, aku adalah aku adalah sekalian pengulu, sekalian anak cucu tu ada. Dialah sebagai pengulu yang akhir. Benih-benih Adam, zuriat anak cucu Adam alaihi wassalatu wassalam, sampai ke Nabi kita, bahkan terus sampai kepada hari kiamat, Nabi kita lah pengulu. Kerana di sini ayat katanya, pengulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada awal. Pada tahun usia Nabi 40 di Mekah, pengulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan pengulu Nabi kita di alam barzakh, dan Nabi kitanya ketua pengulu sekalian anak cucu Adam, benih-benih zuriat Adam, sampai ke Adam sendiri pun Nabi kita lah pengulu. Ya, kerana nyatanya tak kala kita hari bakit di akhirat, ning nonoteh kata besar Nabi kita, lebih martabat derajat mustawa diakadkan oleh Allah Ta'ala masa hidup di dunia. Wemo pada masa kecil sampai ke umur 63. Rata di Mekah 10 tahun, di 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Tapi mereka yang tak beriman tu, ajak-ajak tu, itu kita kira semula. Hak ni hak. Maka dia dengan Rasulullah ni dia akhirnya turut tok nenek moyang dia. Masya Allah, akidah tu, kesimpulan tu. Tapi nak pergi boleh setara Nabi kita, hak ada di Mekah 13 tahun ni, hebat sehebat. Tapi setelah Nabi kita hijrah pergi ke Madinah juga,
Masya Allah. Berhari-hari dalam 10 tahun ni hingga sampai 30,000 sahabat. Ia menganut Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah rekahnya apabila kita bakit di mahsyar. Apabila kita bakit di mahsyar, nabi ke nabi, nabi ke nabi, sekalian daripadanya hamba Allah Taala. Tak kecuali jin dan manusia. Ia penat, ia susah. Di situ tidak adalah tempat bergantung. Di mana harta kita milik? Di mananya waris-waris? Di mana ibu bapa? Tempat kita tupai hak kaya raya hari ni, hak ada pekat hari ni, situ tidak adalah dapat pertolongan walaupun satu daripadanya sepengukuk berah, kata orang tua, sebiji sawi, tidak ada. Mereka kita atas kita sendiri. Dua kaki kita, dua tangan kita, dua sepasang mata kita lah dapat pertolongan kita. Karena kita bakitnya di alam yang tiga nyata. Kita ambil situ selalu dah. Bakit ke alam yang tiga, alam berzah di ke mahsyar tu, sekaligus dia bakit. Memang kita mati hari ni bertolak asuh. Gi pakak-pakak mati tu bukan sekaligus. Semenjak daripada nenek kita Adam, siapa ke masa Nuh, siapa ke masa Ibrahim, masa Idris, katakanlah. Siapa ke hari ni, siapa ke mak, berhari-hari dalamnya kematian tu, walaupun berpuluh-puluh ribu orang panggil, ia tak kecuali siapa dia, hak Allah Ta'ala sebagainya taksir ataupun taksih menentukan Allah Ta'ala pada di Lauh Mahfuz. Tapi nak wayak kesudahan kita ni di hari bakit ni. Ni. Hari bakit kita ni, ia bakit sekaligus. Ia tak bertolak asuh, ia tidak ada bilik orang dulu ke dia. Ia kerana bakit ni, ia tidak ada. Ia mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala yang bertolak asuh upama dulu ke dia tak ada. Bakit hari ni, esok, lusa, tulak, gisapanya, berpuluh-puluh tahun, katalah beratus tahun, tak ada. Bakit sekalikum. Sekalikum di sini maknanya tafkhatus saniyah. Tak kalau sangkala pertama, jaraknya rekahnya di antara sangkala yang kedua. Ia diserunai oleh Israfil alaihi salam. Satu malaikah yang Allah Ta'ala latih pada azal lagi dah. Ini untuk serunai. Ini nak atas serunai ya Allah Ta'ala izin kepada Israfil yang metiupkan ni Allah Akbar. Sehabis-habis dahsyat. Sampai di hari itu orang Islam, mereka yang mukmin, bagi orang perempuan mukminah dia akan tak ada dah. Dia habis. Tak kalau matahari naik sebelah terjatuh tu pun dia tak ada dah. Orang mukmin, orang Islam lagi beriman, separuh daripada mukminah dia habis dah. Di situ Allah Ta'ala tak boleh hak. Kerana benda ni benda takut, benda ajaib, benda yang mencari adat sehebat-hebat ya Tuhan. Selaku pada hari tafkhatul awal, sangkala yang kedua, di antara sangkala yang pertama di siapa sangkala yang keduanya, arba'ina sanah, 40 tahun ni, maknanya dalam tu kita di alam berzah. Semua orang tu termasuk dalam hari tu dia kena mati habis dah. Tak ada dah. Cuma ada bukit bukan. Ya ni Allah Ta'ala nak peracun, nak lipat, nak gulung tu. Allahu Akbar. Ini kita kalau kita renung, dengung di sini. Ngeri kita dengar. Kita akan berlaku, kita akan benda ni boleh rasa kita. Kerana hari tafkhatul awal, sangkala yang pertama ni, dia kena mati dah habis. Habis, sekarang ni habis. Tiap-tiap nafas dia, maknanya hak Tuhan cerita di dalam ayat suci Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap nafas, tiap-tiap yang bernyawa, bersifat dengan jin manusia, sekalian malaikat, sekalian benda hak nyawa, benda hak hidup, nafas serak masuk hamba terbaik, akalnya akal gaib. Akan rasa mati, zar akan rasa mati. Tak lama, 40 tahun. 40 tahun, masa 40 tahun tu hujan duk mari. Kalau kita tengok dalam kisah Sil Anbiya,
Hujan getik-getik dok mari panggil ma'al haya. Hujan untuk menumbuhkan benih-benih. Masya-Allah, masya-Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Menumbuh benih-benih dalam masa 40 tahun. Akan detik kita buat misal supaya kita tanam butir kacang, butir timbung, butir lada. Demi sikit sehari dok tumbuh sikit sehari itu, maka rekah sangkala yang kedua lah. Ia tidak silap Allah Ta'ala dengan pengetahuan. Dengan bersangat ta'alim Allah Ta'ala. Bersangat kuasa, bersangat khandaq. Sebagai taklukkan inkishaf ilmu Allah Ta'ala. Membuka, masuk le badai masing-masing tu. Ni nak cerita kata. Di sinilah Mu'ad bin Jabal, satu orang sahabat yang terkenal, yang rapat dengan Nabi SAW. Ia banyak juga hadis riwayat daripada Mu'ad. Satu orang yang pengikut Rasulullah di belakang Rasulullah. Satu kali tak kalau turunkan ayat di dalam surah juzuk 30 surah Tarawun yang berbunyi malam ni, saya nak cerita sikitnya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Sadaqallahul azim. Yaitu di hari ini. Hari mana? Hari tak kalau bakit tu yang menurun ayat suci Al-Quran tak Rasul, tak kalau Rasul Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dibaca tiap-tiap zugat. Jatuh pada kali itu maka Mu'ad dibaca ayat tu sedekah. Ya Rasulullah dak ceritanya tak kalau sangkala yang kedua, mana yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwajan. Afwaja wakah di situ. Di hari tiup sangkala berdiri bangun habis akan berpuak-puaklah daripada sekalian manusia. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu daripada awal Adam sampai kepada kiamat, tak tahu banyak mana anak cucu Adam alaihi wassalatu wassalam, walaupun satu orang tak sesat. Bangun habis hari tu, makanya ia dengar Mu'ad cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sengka-sekanya bakit itu maknanya dua puak. Nah, dua firqah, iaitu satunya Islam lagi beriman, Islam mukmin, dan kafir lagi fasik. Musyrikin, dua ni lah suka Mu'ad. Suka Mu'ad dua. Puak Nabi dulu-dulu hak kafir terus sekali dengan puak Nabi kita hak musyrikin, kafirin, hak eka daripada ayat suci Al-Quran, hak eka daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Yahudi sekarang ada perang lebih kurang. Puak Yahudi. Nifu ada kena lanak ni. Ni ayat katanya apa dah tu? Maka tak kalau Mu'ad dibacakan satu ayat yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwajan, maka dia musyrik. Kerana afwajan dia main kalimah jamak, berpuak-puak. Alamat di sini bukan dia dua dah. Kerana dia wari dengan bukan tasniah, orang rupa jamak. Mana berpuak-puak ni banyaknya sekurang-kurang 3, 4, 5 puak, 6 puak. Lalu dah dia bawa musyrik, kita tanya Rasulullah pada satu waktu di Masjid Nabawi. Katanya ditanyakan, iaitunya selepas pada semaya fardu antara khilaf zuhur dan asar. Ya Rasulullah, apakah yang bermaksud yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja? Maksudnya berapa puak? Ya setelah sangkala yang kedua, tafkhatus saniyah ni setelah bakit. Baluk kain kafir dia, rupa cakta nyata kita. Kalau hidup Zaid lah bakit. Masa hidup kat dunia Umar lah bakit. Juwariyah lah bakit. Fatimah lah bakit. Tak bertukar. Ia tumbuh masa 40 tahun hujan ma'ul hayat.
Duk tumbuh benih sangkala bermula jadi badai, masuk sangkala gi masing-masing. Dia kena ruh duk tiap-tiap lubang sangkala. Bersama nu wallahu a'lam. Derah mana masya-Allah. Kita tak dapat mengetahui. Bersama nu kerana semenjak daripada nenek kita Adam sampai kiamat, ruh ya Allah Taala masuk di dalam lubang sangkala. Tiup ruh tu baik ruh pergi cari badai masing-masing, ia tak bertukar dengan kehendak Allah Taala. Dengan ilmu Allah Taala tak bertukar walaupun satu orang. Hadis sini hak Mu'ad dan Meskin bakit ni maknanya berapa puak? Bakit kana? Dia bakit di sini dia sebut di dalam ayat suci Al-Quran. Nah, summa innakum ba'da zalika lamayyitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Selepas daripada kamu mati mu bakit. Bakit tak ada ayat berapa puak di dalam ayat suci Al-Quran. Nabi cerita bakit di sini. Ha ni dah. Tak kalau Mu'ad tanya begitu berapa puak, maka Rasulullah mengikut di dalam satu hadis Rasulullah tunduk, Rasulullah menangis. Menangis. Kerananya di antara bakit dalam kubur masing-masing di kemasa tu umat dia saja. Umat Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Mana umat Nabi Muhammad. Siapa kepada kiamat ni terbaik berkhilaf. Setengah kata 12 puak, setengah kata 10 puak. Dia besar-besar. Untuk umat Nabi kita saja, tak campur dengan umat Nabi Yunus, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Daud, umat Nabi Sulaiman, katalah umat Nabi nenek kita Adam alaihi wassalatu wassalam sendiri, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dak. Umat Nabi kita saja ni. Ambil daripada Nabi kita, duduk di Mekah 10 tahun, duduk sebar agama, pergi sabar ke Madinah, hatta terus kepada tasalsul kita sekarang, tu baik katalah 12 puak. 12 rupa. Kerana satu puak satu rupa, satu puak satu rupa. 12 puak ni ialah di antara puak gi ke neraka habis. Puak ni wa masyiruhum finnar, berjalan gi ke neraka habis. Illa wahdatan, malaikat satu saja orang sepuak hak turut Rasulullah. Hak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puak yang tidak ada ingkarkan, katalah. Puak yang semata-mata mereka tu Islam, bibit Islam sampai mati, dan iman dia tu sipu. Akidah penyipu dia tu sampai mati sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hak ni je puak hak pergi ke syurga. 12 puak umat dia ni pergi kena aku habis. Hak bakit 12 puak. Dia tidak campur umat dulu-dulu. Kena pada umat Nabi kita satu saja. 12 puak pergi ke masyar. 12 puak ni saya nak rekah. Satu puak mula-mula ni, satu hak bakit mula-mula. Puak hak mula-mula ni. Ni, firqah mula-mula ni. Tak kalau Mu'ad tanya gitu, dia katanya maka fabaka alaihi salatu wassalam. Nah, menjaga Nabi, maka dia katanya fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka menangis Nabi, keluarlah air mata Rasulullah hingga sapanya derah. Di situlah Mu'adnya terkejut. Mu'ad kata pandai dia duk tanya tentang ayat yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwajan. Nah, di hari itu mana hari sangkala yang kedua, pada bakit mendatangkan berpuak-puak pergi kepada mahsyar. Maka kena kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sajalah 12 puak ni, semua itu wa masyiruhum finnar, semua pergi ke neraka. Maka menangis Rasulullah lama di situ. Lama jugalah. Jadi Mu'ad tu berasa pandai lagi nak tanya Rasulullah tentang satu ayat daripada ayat suci Al-Quran, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama', itu tak ayat belakang tu. Nah, fakanat abwaba. Tapi kita nak ambil maksud ayat ni, ya Rasulullah kata umat dia saja 12 puak.
Satu puak bakitnya ialah kerana Rasulullah menangis tu, nampak Mu'ad tu berubah muka dah, pelik. Jadi supaya kita kata ke Mu'ad ni jadi salah lah, salah Allah. Kerana Rasulullah duk menangis. Dia tanya dalam masjid. Maka tapi psikologi Nabi kita ni tinggi. Psikologi terhadap sahabat-sahabat umat dia ni tinggi. Dia pandai. Lalu tu dia akak muka dia senyum kepada Mu'ad. Dia kata, ya Mu'az, laqad sa'alta al-amril azim. Sesungguhnya bertanya engkau terhadap Rasulullah ni ialah pekerjaan yang besar. Bukan pekerjaan kecil ni ya Mu'ad. Dia tak kalau gitu, jawab Rasulullah. Dia kata sekalian umatku ni bakal esok 12 puak. 12 puak tu famashiruhum ilan nar. Semua tu pergi kena aku habis tu kata Rasulullah. Ya Mu'ad, 12 bagai, 12 puak, 12 firqah ni pergi kena aku habis. Pergi kena aku habis. Na'udzubillahi min zalika. Janganlah kita masuk di antara 12 puak. Jadilah kita satu puak yang ikutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang. Di sinilah dikatakan syafa'atul kubra. Tak ada orang boleh syafaat yang membuka awal-awal malaikat Nabi kita lah. Itu di masyarakat. Kemudian selepas tu ni, satu puak pertamanya. Kata Mu'ad, ya Rasulullah. Bagaimana puak yang pertama, ya Rasulullah? Apa kesalahan dia? Kerana kesalahan dia, dosa dia. Masing-masing serta Allah Ta'ala tidak ampunkan. Sabit itulah di sini berhajat kepada kitanya hari ini. Mintalah kitanya sebanyak-banyak minta bertaubat dengan Allah. Berdoa dengan Allah. Minta dengan Allah. Nescaya diperkenankan. Sebelum kita terlambat. Ruh kita dalam badan sebelum bercerai. Kerana iktibar dengan umum, jangan kita widai matahari naik sebelah maghrib. Iktibar dengan nafsi-nafsi di antaranya, badan kita, janganlah kita sapa ghar-gharah. Sapa masa ghar-gharah, iaitu nyawa di batas halkum. Apabila nyawa di batas halkum, bye-bye, tak ada masa dah. Kerana Fir'aun alaihi laknatullah, tak tahu kalau tergelar dalam sungai ni, ya ibu dan bapa, mama ayah. Dia beriman dengan Allah. Tapi masa ghar-gharah. Masa nyawa duduk di batas halkum. Tapi apa boleh buat, Allah Ta'ala tidak menerima kan. Maka fuak pertama hok bakit tak kalau kalau yang kedua. Bakit ni fuak pertamanya tak silap dia mengikut daripada satu riwayat. Ya Rasulullah dok cerita ke Mu'ad, mereka itu ialah mereka yang pertama yuhsyaruna min kuburihim laisa lahum yadani walar rijlan. Napa? Puak pertama puak yang semasa dia hidup Allah Ta'ala buinya gajaran rezeki yang elok, rezeki yang thayyibat, duk sehat, sejahtera. Tapi mereka ini tak fikir tentang jiran-jiran tepi rumah. Tak fikir. Dia duk fikir ke dia, isteri dia, anak dia, kaum keluarga dia. Dia jiran tepi rumah tu dia berasa orang asing. Kalau jiran sepupu tak apalah, dia jagalah. Jiran dia topak saudara, anak saudara. Waris waras keluarga dia, nasab-nasab dia. Tapi sedekah jiran-jiran hak bahasa orang asing tu dia tak faham. Walau kalau kita mengaji bab jiran ni 40 depa kanan kiri belakang dak apa. Atas bawah tak ada. Pak jihad ni orang panggil jiran. Jiran. Apa jiran? Maksud jiran ni orang berhafir. Ini kena buat baik. Ini saya tak puas sebut ni. Kerana kita hari ni ibu-ibu dan bapa banyak sekali lah ayah mama kita tak padu dengan jiran. Orang buat fitnah dengan jiran. Tak sanggup nak bersahabat, tak sanggup buat adik-beradik dengan jiran, fitnah memfitnahi. Hasad deki mahasad ki. Cica mencica-i. Tuduh mereka akak kita.
Wak nyanyo tak adalah mana kita jaga dah nak wak nyanyo. Tapi tak padu. Ha makan minum, ha duduk ke, ha cakap pe, duk jadi kasar, duk jadi fitnah. Duk jadi lupa hati semua ngajire. Tewah badu masing-masing nak tinggi, masing-masing cucur menyucur, cari kelebihan dunia, tak jaga kita suasana hok mana. Sunnah Nabi, hok mana Nabi cerita dengan jiran tak apa sepatut kita buat hari ni. Jadi mereka bakit pertama ni, mereka tak padu dengan jiran. Mereka wak fitnah dengan jiran. Mereka wak nyanyo dengan jiran. Mereka tak jagalah akhlak-akhlak dengan jiran. Wak mau cakap pe, nak sebuah makan minum, duduk tutup kata tertib. Tak jaga. Hingga siapa bawa mati, dia tak ada taubat dengan begitu. Bakit mula-mula puak ni dah. Hani dia kata Rasulullah, ia katanya al-faujul awal. Gulungan pertama, hok bakit daripada kubur, lepas kalau yang kedua pergi ke masa. Hok berjalan jauh, tidak ada kenderaan. Allah Akbar. Bakit dengan badan kita ni, maka dia halak sebentar Tuhan bakit kelik, tak kalau yang kedua, dengan badan kita duk makan ni, dengan mata ni lah Tuhan bos semula. Ya tidak ada miskilah bagi kita. Karena wajib kita berimeh hok ni nyata, hok ni catkin 100%. Nah, 8% bakit rupa ning lah cakto. Kalau saya pun saya ning, rupa baba mening lah. Cuma ruh dia tak hancur. Ruh kita apabila tajuk 4 bulan dalam perut ibu hidup hari ni, ruh hok dalam perut ibu 4 bulan. Ni kita dah hidup masing-masing ni. Sebab kata makhluk Allah bersifat dengan manusia, dah hidup dengan ruh hok dalam perut ibu 4 bulan sampai ke beranak, sampai ke umur 50, sore 60, 70 hok tu habis usia kita hari ni. Dia hari mati pula pun dengan ruh dalam dia tu hancur. Ruh ni terbaik orang panggil bercerah ruh dengan badan. Badan pergi masuk di bawah dia lehat, hancur sama tara, tulang isi daging tu. Serah pada binatang-binatang tanah. Nuh, dia Tuhan nanti pecung pula. Bertokor bakit di sangkala yang kedua tafatus saniyah. Ambil ruh kita ni hendak sipir di alam barzah, masuk dalam sarunai, siup hamuh terbaik masuk badan masing-masing dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai takluk iradah Allah. Ni kita nak mengaji akidah lagi. Boleh kepada usuluddin. Ada kita kejar ni alhamdulillah. Bakit hok pertama ni, hok 12 fuak ni. Dekat-dekat hok mula-mula ni bakit tak ada 2 tangan. Ketiadaan 2 tangan, ketiadaan 2 kaki. Bakit? Kerana mereka itu tak wis selamatkan dengan jiran mereka. Masya Allah Akbar. Ini yang kita takut sekali-kali ni. Sabit dia katanya al-faujul awal, gulung pertama, yuhsyaruna min kuburihim laisa lahum yadani wala rijlan. Ketiadaan bagi mereka itu satu puak besar, satu rombongan besar. Tak ada kira. Beribu juta ke berjuta-juta tu wallah alam. Ambil daripada Nabi kita, ambil daripada ahli Mekah, ahli Madinah dulu. Hak tak wis selamat dengan jiran. Terus pergi siapa kemat, duk stoko situ. Puak tak wis selamat dengan jiran. Ni nak ayat kata jiran yang besar. Hingga siapa Nabi bila pertama. Orang tak ada 2 kaki, tak ada 2 tangan. Tak ada 2 tangan, tak ada 2 kaki. Tangan yang mana sekat kepala bahu kiri kanan, kaki antara celah 2 paha. 2 paha timung. Bawah timung hab-hab. Hab-hab. Wah timung. Goleng tem. Pas berjalan lama mana? Bukan 100-200 tahun tu. La hawla wa la quwata illa billah. Sekira Allah Ta'ala tidak ampun. Sabit inilah kita mari pula kepada piyah kanan pula. Hari ni kita banyaklah berdoa. Tak usah rasa segar. Doa mesti saya royak semua dah doa hak Tuhan terima jauh malam. Doalah kita walau bagai rupa. Dia yang kedua doa di belakang semaya waktu. Jangan kita melengah-lengah, jangan kita ambil kecuali, ambil lepas. Masa ni masa kita dok gagah, masa kita nyawa dok kuat ni kita banyaklah mitok dengan Tuhan. Sebagai bertaubat katakanlah. Taubat ni banyak rupa ibu-ibu dan bapa dah dengan secara istighfar lepas semaya tu pun salah satu dah rupa taubat. Tapi taubat bersakut paut dengan manusia ni kita minta dengan Allah, lepas tu kita bermaaf-maaf pula. Tak kecuali hari raya, tiap-tiap masa, tiap-tiap hari. Bukan nanti hari raya saja. Hari raya tu hari yang afdal. Hari lain pun kena semua. Kita dengan jiran, dengan adik-beradik, jiran-jiran rumah paling nombor 1. Ya 40 depa ni, ya kena jaga. Lebih lagi hak pasal rapat.
belakang dapat rumah kita kiri kanan itu semua. Demo sana berjiran dengan kita, berjiran dengan demo sana pula. Jadi berkupu-kupu ke semua tu 40 tu dia panggil satu jiran. Kita jaga di sini. Dia kena ada. Sifat dengan manusia memang dia kena ada salah. Tu kita kena apa ni dia panggil kena bermaaf. Lagi kita akad dua tangan banyak berdoa dengan Allah Taala. Banyak kita minta. Terbaiklah kita air matanya hak lepas kemari dah. Sebelum pada kita tahu. Hari ni kita tahu tak boleh duduk di situ. Kerana tengok, bakit esok ni orang awal, orang wak nyanyi dengan jiran, orang tak jaga jiran. Pasal kita orang makan sore, duduk nak hidup keluarga dia. Isteri, anak cucu dia saja. Dia tak jaga suasana jiran-jiran dia susah. Apa tanya khabar gatik, apa nak sepatut nak batu dia, apa sepatut nak apa ni, nak buat baik dengan dia lagu mana, rupa lagu mana, dengan badai ke, dengan harta ke, dengan nasihat ke. Nah, tak mahu jadi berasa hati dengan kita tu. Kadang-kadang kita ni ada satu Allah Ta'ala beri harta benda beri pekat tu kita berasa tinggi ke. Kerana kita ada tu jiran-jiran kita tak ada di dia. Nanti dia jadi masalah tu. Ni kita kena jaga. Lagu mana ni kita mengaji mari dah. Cara kita nak buat baik dengan jiran. Nah, sekiranya kalau Tuhan tak apung, memang Tuhan apung. Sekiranya kita tak bertaubat masalah ni buat bermudah-mudah, maka kita akan sesat yang paling sangat. Kerana bakit kita tu ialah tepat Tuhan sedia dalam neraka. Dia pulaknya hari bakit lagi dah. Apa ni? Contoh tauladan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala pada malam Isra' Mi'raj bahawa seorang wak nyanyi dengan jiran ni tiada dua kaki, tiada dua tangan. Putuh. Putuh. Maka orang ayat katanya, dia tak kalau duk beripo nak bakit tu, fayunadil munadi. Fayunadil munadi, mari satu khusuk, satu mereka. Dia bersuara mari dia katanya, lagu mana? Dia ditanya oleh puak-puak katanya, haula illazina yuzu. Nah, apa mereka ini kesalahan semasa dia hidup dunia? Haula illazina yuzu nal jirani. Mereka itu katanya satu mereka. Mereka yang tidak ada sepasang tangan, sepasang kaki, sepawah timur nak bakit ke kemasan ni. Ada yang berguling garak tak tahu berapa ratus ribu juta. Habis, puak tak wis selamat dengan jiran ni. Hal keadaan duk becung mereka itu nak pergi ke neraka. Kata dia pas lagu mana engkau nak berjalan. Begitulah katanya bertasalsul, bersuara-suara yang paling derah. Mereka dengan berguling. Allahu Akbar. Lagu mana kuasa kita nak berguling? Lagi berguling pergi ke neraka, bukan berguling pergi syurga. Kalau pergi ke syurga boleh dah. Ni dia asal tak kalau mula hari bakit, berlaku dah. Berlaku dah mereka yang Allah Ta'ala dak cerita semasa hidup, yang Nabi dak suruh perapat akan buat baik. Seperti mana doa ayat kepada Abi Zar, hingga siapa kalau kita gula, menyayu. Kalau katalah daging sekilo, ikan 3 ekor, muak kuah banyak. Sekiranya kamu nak boleh hatu-hatu gatik dengan rakan tetangga rumah kamu, boleh pakat-pakat. Sekuih-kuih hidup kuah, tak ada isi pun. Sebegitu benar. Kalau boleh wafta 2-3 bunga, 2-3 kuping, sekiranya mu'anyulah. Bagi sekeping sore, boleh rasa daripadanya nikmat Tuhan kepadamu. Ni nak ayat kata hingga siapa Abizat tanya, adakah kalau jiran tu mati sebelah kanan, sebelah kiri boleh makan pesakut? Pesan Rasulullah kuat di antaranya terhadap dengan jiran, tak kalau dia sebar di Madinatul Munawwarah. Sehebat-hebat Rasulullah jaga sebenar-benar dengan jiran. Kerana fitnah besar sesama makhluk Allah Ta'ala. Ni dikatakan wajib kita jaga, wajib kita bina di atas saudara-saudara kita. Bukan mesti katanya 2 saudara, 2 beradik, 4 saudara dah. Walaupun orang asing sekali orang panggil Bani Adam. Mana Bani Adam ni ikhwah. Satu saudara saja. Bukan orang lain sekali. Kerana satu titik maning dia dijadikan oleh Allah Ta'ala. Antara titik maning bapak setitik, ibu setitik, serupa tu belaka. Kita ni kalau kira umi daripada anak cucu Bani Adam. Sebab itulah Allah Ta'ala melia sangat kepada anak cucu tak ada. Maka kita dengan jiran kita sepatut kita kena melia supaya Allah Ta'ala melia. Sebab itu Tuhan ada cerita dalam Quran, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Syarakallahu azim.
Nah, demi Allah Ta'alanya kemuliaan sangat kepada anak cucu tu ada. Walaqad karramna. Dimulia oleh Ta'ala bersangat hingga siapa kalau katalah orang kufur, orang kafir pun mana tak najis. Kalau mati dia pergi jamah pun tak najis lagi. Ni nak yang kata anak cucu tak ada. Yang katanya innamal musyrikuna najasun tu ialah ia mengata ulamanya i'tikad dia najis. Tapi badan nak yang kata walau sebegitu dia orang agama asing pun tak najis. Apakah lagi sama kita? Nampak tak? Badan tak najis. Pas lagu mana yang kita nak wak muslihat tu menjadikan mengislahi hidup kitanya sekeliling jiran kita. Dan selepas kita tahu. Allahu Akbar. Maka setelah fayunadil munadi satu khasuk satu sorong malaikat mari cerita inilah kena kepada haula illazina yu'zunal jirani. Mereka itu hal keadaan semasa dia hidup dia tak jagakan keselamatan di atas jiran-jiran. Lepas lemu, lepas kamai, hang tahok kepala hayal pagar, cakap kasar dengan orang bawah-bawah, dah orang fakir miskin. Dia boleh dah jadinya. Nah, 2-3 perkara ngajiran ni satu kita harta banyak. Pekat kita ada, kekayaan kita ada, mutu dah kereta rumah mulai kita berasa hina kepada saudara kita. Kerana dah mutu rumah petapa-tapung je. Nah, dia boleh lagu tu tidak jadi Tapi hari ni alhamdulillah setelah kita tahu dalam hukum agama, setelah kita tahu kan perintah-perintah daripada Allah Taala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan kena buat baik. Kena jagalah kita. Sebagai bertawaduk, Nabi kita tengok bersangat tawaduk. Nabi ajaran sekali-kalinya. Nombor satu mula-mula Nabi suruh mislah. Buat baiklah dengan saudara kita walau bagaimana rupa. Hingga siapa walau kafirin pun kita tak boleh tuduh dia lagi. Kalau dia tak punya kepada kita. Tu bahawa dah bukan jiran tu agama asing lagi. Hok baik. Kalau hendak tutup kita, hendak tuduh kita tu memang dah. Dia ni dia kena selakunya banyak di dalam ayat suci Al-Quran, hadis Nabi, dia kena perai katalah kenapa ni nak. Tu dalam hukum agama tu dia ada setara dia, Ni nak ayat katanya lalu tulah setelah berkatakan mereka itu maka dia katanya waja'uhum wa masyiruhum ilan nar. Puak hok tak ada dua kaki, tak ada dua tangan ni bakit dia pergi hal keadaan berguling tepat dalam neraka. Tepat Tuhan sedia dalam neraka. Ni nyata ni cat Cina ni. Ni lah sahabat kita wak musuh dengan jiran, wak musuh dengan saudara Islam. Kerana saudara Islam ni satu bina. Dan kita mengaji kat lain. Pokok ni kita kena padu. Nak kata benda-benda besar-besar tu besar berlaku dalam agama. Tapi salah satu ni yang Nabi cerita kepada Mu'ad. Hani ingat katanya kita hari ni kita kena jaga sekali-kali. Kena kasih. Yang kedua di sini nak ayat katanya ialah yang kedua ni dah al-faujus sani, golongan yang kedua, firqah yang kedua, babak yang keduanya yusyaruna min kuburihim. Bakit daripada kubur masing-masing tu ialah hal keadaan mereka itu satu puak pula, iaitu puak yang keduanya ala suratil khanazir, di atas rupa babi. Na'udzubillahi min zalika wal'iyadzubillahi min zalik. Minta ujauh bakit tak rupa babi, kata Rasulullah dak cerita kepada Mu'az. Kata Rasulullah kaum yang kedua, golongan yang kedua bakit dengan rupa babi, hal keadaan hina lah sekali-kali. Apalah kesalahan dianya. Kaum yang kedua bakit dengan rupa babi ni. Lalu tulah mari satu malaikat si pengesaan inilah. Fayunadil munadi, dia katanya min kibalihir rahmah, yang mencerita di antara kaum yang kedua bakit hal keadaan dengan rupa suratul khanazir, rupa babi ni. Haula illazi, ialah mereka itu hal keadaan semasa dia hidup dulu, yatahawanu ala salawati, mereka wak lengah-lengah, wak main-main dengan semaya 5 waktu. Jadi rupa semaya ni katanya Nabi terhadap Mu'ad yang kedua. Jadi besar ni, besar. Hebat takut.
hebat jaga, iaitu rupa semaya. Semaya 5 waktu hak kita dok semaya hari ni. Semaya ya Rasulullah terima di atas langit. Atas kepadanya lu mahfuz lagi. Pada malam Isra' Mi'raj 27 daripada bulan Rajab bil Asr. Alhamdulillah. Rupa yang kedua bakit rupa babi ibu-ibu dan bapa, ayah dan mama. Bakit pergi ke mana? Bakit dia tu wa masyiruhum ilan nar. Pergi kepada neraka juga. Pergi kepada neraka juga. Buat mereka hak tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Iaitu buat tak semaya. Wai mau semaya tapi semaya celak-celik. Wai mau semaya juga wak main-main mudah-mudah. Mudah-mudah dia terbaik 3, 2 terbaik. Satu mudah-mudah semaya celak-celik, yang kedua mudah-mudahnya akhir waktu hingga siapa masuk waktu asar. Akhir waktu asar hingga siapa masuk waktu mengerik. Reka-reka. Habis waktu mengerik masuk waktu isya. Jadi kita dok main belewak semua semaya. Jadi kita mudah-mudah semaya nak lepas-lepas dia panggil. Upama semaya dengan tak belajar. Upama semaya dengan rio. Upama semaya dengan sum'ah, dengan ujuk, dengan perasa. Nak menunjuk nak sebuah baca. Nak menunjuk kata semaya kena. Nak menunjuk kata kita semaya. Upama semayanya ada gharak, ada satu tujuan. Sabit tu dengan ikhlas nombor 1. Ikhlas nombor 1. Ikhlas pula tu dia nak semaya dengan belajar. Semaya tahu kaifiah. Lebih lagi tahu rukun. Tahu baca tahu perbuatan. Semaya tak sah dengan baca mulat saja kalau perbuatan tak kena. Semaya tak sah dengan perbuatan kena. Tapi baca tak kena. Syarat tak kena. Tak tahu rukun. Rukun tak tahu tak apa lagi kalau kena. Tapi orang panggil terhad dia tak siapa penakak lagi. Semaya esok ni kena padu. Padu habis syarat semaya. Dulu pada semaya apa kata. No, ambil daripada cuci baju kain lagi. Cuci tempat semaya. Cuci badan mani junub. Cuci kain baju. Cara bak sirai menyirai. Lepas tu pandai ada situ lebih kurang tak sebagai tamang fardu ain. Kena mengaji pula bak ambil semaya. Tu bagi mereka nak semaya. Nak semaya hak tutunan Nabi SAW. Nak semaya kata belajar boleh. Nabi kata semaya pandai belakang wapak 3 mengorek pandai. 2 subuh pandai. Hantar panggil semaya 3. Sabit semaya sah pertama 50. Sah yang kedua 30. Sah yang ketiga 20. Sah yang keempat 10. Sampai ketiga orang lek belakang. Ketak waktu zuhur, ketak waktu asar. Tapi kita kena periksa. Semaya belakang. Banyak tawah di Kaabah. Bihitai mata lah ni. Apa ni bihitai mata? Tak kepala nak rambut hitai saja. Pakai kain 2 lah belakang. Akan tetapi kita kena jaga. Jaga lagu mana? Hak sah berapa orang ya? Hak sah berapa orang aja? Hak mana hak sah? Hak sah hak ni. Ibarat semayanya kena jaga syarat, kena jaga rukun. Rukun dalam semaya. Syarat hak semaya salah satunya wudu. Wudu nak kena lagu mana? Kena mengaji pula bab wudu. Nak kena lagu mana? Tubuh nak cuci mani junub. Kena mengaji bab mana junub? Bab taharah. Cara air lagu mana? Hak kena mengaji bab air. Mana air mustakmal, mana air mutanajih, mana air najih. Nampak dah tu? Mana air boleh guna, mana air tak boleh guna. Banyak mana sekat air boleh celup pun. Hak kena mengaji bab tu. Bukan anak pergi semaya tak payah. Ambil sebudi konek. Dia kata sapu muka Allahu Akbar. Semaya ni tak laku. Semaya tidak tutup. Semaya ni banyak mereka akhir zaman semaya. Pas semayanya mereka itu. Hak tinggal apa orang masa dulu. Kalau semaya sungguh. Semaya dengan tutup. Semaya dengan berserah. Semaya dengan takut. Semaya dengan tutup ilmu. Semaya lah ni semaya belakang. Tapi ingat. Satu masa Nabi biasa cerita. Umatku akhir zaman. Banyak mereka itu semaya. Tapi berapa orang yang dibilangkan. Banyak mereka itu tawaf. Tapi beberapa ia ditimukan tawaf. Ditimukan se'eh. Dimakilah puasa apa dimakai. Nak puasa sebulan tu tak syedai makan minum dah. Tapi syarat rukun puasa. Cara nak boleh follow. Mana hak wajib batal. Mana hak wajib jaga daripada 13 jam setengah. Ambil daripada pukul 5:30 sampai ke pukul 2 minit, pukul 2:30. Waktu ia tercatat waktu buka puasa. Itulah Nabi kata banyak di antaranya umat-umat akhir zaman boleh lapar saja puasa. Tapi kebajikan ya Tuhan tak bui. Boleh duduk lagi kalau sah. Hak puasa tak sah sampai ke ibu.
Semaya hok takut tak sah. Banyak mereka itu semaya tak beradu dalam umur 7-80. Tapi berapa waktu dia terima oleh Allah Ta'ala. Kerana banyak syarat-syarat dalam rukun kaifiat. Sampai kita kena belajar pak mati. Lepas tu sampai tu hok sunat jemaah tu nak jaga hok tu dah. Dengan jemaah, dengan tutup sampai ke mati ni kalau nak sebut kepada semaya. InsyaAllah Ta'ala. Sebab kita muak kereta teh. Kalau lalu sore pergi kok dan kok pong sedadu tang tu. Apa dah tu? Kalau sorenya mau tanya juga. Mutu beli bila, lesannya dah kedak, mana bak pada cacung. Mu kerja apa di rumah kalau sore. Kalau kereta mutu dimaki. Tapi kalau penuh dah takung dah 13 hari. Ke mana ramah dengan ni? Nah, tu nak pergi makan bek situ di kedai tu umpama kampung tu. Ada belakang ni dah. Tak kita ke? Ada belakang lesan apa ni? Bak cacung ada belakang ni dah. Kak kenal le. Ada, lah tak ada 3 orang belana. Pai. Gi. Mudah-mudah sebuah kereta. Syabik jemaah ni dia hatu, dia kira. Kira katanya, oh tak ada apalah email bawa tu nampak jangok mulai. Kira-kira gak pakai buisah belaka lah. Inilah fadilah kelebihan sebuah jemaah. Hani nak yang katanya, ambil apa ni masuk dalamnya orang semaya ni kalau semaya tapi Tuhan tak terima. Walau tak semaya lalu, walaupun buat lengah-lengah, masuk waktu dah tangguh-tangguh. Semaya ngata belajar, semaya nak orang tengok, semaya ngata tiru, semaya lepas-lepas bahasa supaya kena dah. Maka semaya ni dia yang tak terimakan oleh Allah SWT. Dengan semaya ni lah kita semaya tak dihukum kata semaya. Maka bakit dia pun dengan suratul Khanazir. Bakit kita esok dengan rupa babi. Ning al-fawju yang kedua. Al-fawju saniyah. Golongan yang kedua bakit rupa babi pergi ke masyarakat. Itu baiklah kubur tu. Hak kata 12 puak. Hak kata Mu'ad bin Jabal. Hak tanya Rasulullah. Ni dia cerita kepada Mu'ad. Takut sekali-kali. Hari ni dengan semaya. Saya kasihnya. Kerana tiap-tiap orang pun duk petik dengan semaya. Kita jagalah. Ngajilah cara hasyarat. Tapi hak saya nak hari ni. Ingat. Kena berhenti rukun semaya. Hak saya nak sekali boleh kaca gini. Mana saya nak buat misal. Kita ambil daripadanya semaya. Aqwalun wa af'alun. Muftatahatum bit takbir wa mukhtatamatum bit taslim wa bi syara'id makhsusah. Kita ambilnya hak nyata di dalam tausiah marinya. Banyak kata banyak perbuat Aqwalun banyak kata oleh semaya. Banyak buat tak ada kira hak wajib atau sunat. Mula dengan takbir Allahu Akbar sudah dengan Assalamualaikum. Kita ambil humi situ dulu. Banyak mana semaya? Banyak buat, banyak kata mula dengan takbir sudah dengan salih. Tu semaya. Ya semaya ni dia ada buat dengan kata. Dia tak suka puasa. Puasa tak ada kata buat ya. Buat pula mana patah. Habis. Tapi semaya tengok. Buat misal. Kita bila royak lagu ni. Ibu bapa, maaf. Kalau orang buat soal, rupa-rupa lah kata kita soal diri kita sendiri. Apa mau nak kata takbiratul ihram? Rukun bahasa kata. Apa mau nak kata akad 2 tangan? Sunat bahasa buat. Apa mu nak kata ambil tangan tok di atas pada pusat? Sunat bahasa buat. Itu sunah Nabi. Ni sunat lagi sunah bahasa buat. Sunat bahasa buat. Apa mu nak kata baca wajah tu? Sunat bahasa kata. Apa mu nak kata bismillah sampai ke waladhdallin? Rukun bahasa kata. Apa mu nak kata duduk berdiri? Itu rukun bahasa buat. Apa mu nak kata surah qul ya qul huwallah? Sunat bahasa kata. Apa mu nak kata berdiri duk baca surah? Sunat bahasa buat. Apa mu nak kata akad takbir nak rokong? Sunat bahasa kata. Sunat bahasa buat. Apa mu nak kata pauk pinggir turun pergi ambil tangan tak lutut? Rukun bahasa tak tangan tak lutut tu sunat bahasa buat. Diri pauk dulu tu. Walaupun tangan atas belakang tu rukun bahasa buat. Apa mu nak kata sami Allah? Sunat bahasa kata. Apa mu nak kata akad kepala betul tu? Itu rukun bahasa buat. Mana iktidal. Apa mu nak kata beradu sebentar mu nak sujud tu? Syarat bagi rukun. Syarat bagi tomak, syarat bagi iktidal. Apa mu nak kata tu sujud? Rukun bahasa buat. Apa mu nak kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi dalam sujud? Sunat bahasa kata. Ni. Kalau boleh kata lagu tu, siapakah habis? Bijak. Alhamdulillah. Di sini reti dia kata, semaya ni boleh jadi semaya hak Tuhan terima tu.
Pasal dia pandai royak, apabila dia pandai royak, dia pandai jaga. Orang ni lepas bakit dengan rupa babi. Kerana bakit pertama tak ada dua kaki, tak ada dua tangan. Bakit yang kedua dengan rupa apa ni? Dengan rupa babi. Suratul Khanazir. Nah, kerana mereka itu haula illazi yatahawanu ala salawati, mereka yang main-main, mereka semaya tak kena, mereka bermudah-mudah dengan semaya, mereka tinggal tak apa, buat puasa kena, tak buat puasa tak apa, dia boleh duduk belakang dah. Kerana asahumi ilmu tak ada. Tak mengaji ni. Tak mengaji wi satu-satu di antaranya. Baca pun tak mengaji. Supaya Bapa Faisal dah ajar ni. Kira hati katakanlah nak betul Fatihah. Mana hukum 5, tak kerti hukum 5 tak apa. Bertanya Bapa Faisal, saya kata tak apa, tak kerti hukum 5. Tapi baca dia kena. Sampai dia mengaji hukum 5 tu kan nak kena baca tu kaedah. Di mana azhar ni, di mana apa ni? Ikhfa. Kenapa dah tu? Di mana kan ikhlas. Tu dia panggil kaedah kita nak kerti, ya kena mengaji tu dulu. Pendek kata ni semaya kita kena besar, bahasa besar. Walaupun tak ada bunyi surah Tuhan mari pun kita bahasa Allahu Akbar ni. Ni aqimus solah tu bahasa besar. Ning al-faujusaniyah. Golongan yang kedua bakit pergi kepada masa. Golongan yang ketiga. Patut kita nak masuk sikit, kita nak beradu dah. Masa nak siapa dah. Golongan yang ketiga ialah golongan yang ketiga dia katanya al-faujus salisu. Golongan yang ketiga bakit dalam 12 golongan yang masa ni kata fak neraka berlaku ni. Golongan yang kedua tak dapat golongan yang ketiga tak dapat hidup. Syaru apa ni? Iaitunya syaru namin kuburihim. Bakit daripada kubur mereka itu ilan nar. Pergi ke neraka juga fak yang ketiga. Fak yang ketiganya ialah syaru butunihim mislul jibali. Mislul jibal mamlu'atum minal hayati wal aqari kamaslil bighal. Kerananya puak yang ketiga ni bakit dia tu dalam perut dia tu besar kamaslil jibal, seperti bukit. Perut dia ni seperti bukit besar. Nah, kamaslil jibal. Hak duk dalam tu dia katanya di antaranya mamlu'atum minal hayati wal aqari. Tak lain tak bukan ular-ular dan pulaknya duk dalam tu. Kalau lipai jekai besar-besar dia kata kamis lil birol. Supaya anak kuda supaya barol di Mekah. Kok Mesir kok Oman banyak nah. Mekah ada. Ular kalau jekai 2-3 perkara dalam perut dia supaya bukit besar. Puak ning dia kata kesalahannya tak dapat tidak ialah kata fayunadil munadi daripada min kilabih rahmah yang mengata puak hak yang ketiga ni hak perut besar supaya bukit. Ada dalam perut dia tu ular kalau jekai seperti sebesar-besar anak-anak kuda. Upama anak-anak kambing, kibah. Duk pakak makan perut dia tu hingga sampai yak berela terbaik. Bakit mereka itu tu sehabis-habis dahsyat, sehabis-habis azab terbaik pada di kubur mereka, gi kepada masyar hal keadaan mereka itu tak keluar zakat. Ni dia lah. Kerana dia kata haula illazi yanfa'uz zakati yamna'uz zakati. Mereka yang melengah-lengah memain-mainkan dengan zakat. Kita jaga dah. InsyaAllah ibu bapa hendak mengikut dalam Asy-Syifa TV. Dia jaga sekali-kali. Cek pakat cek. Malam ni insyaAllah cek banyak. Kita boleh dengar bapa mi dak wayak lebih kurang ni. Ni golongan yang ketiga. Bakit dia ialah besar perut seperti bukit. Walaha dia tu wa masyiruhum ilan nar. Bakit dia pergi ke neraka juga satu puak daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu ambil daripada Nabi sampai kiamat hal keadaan perut bucik. Perut besar seperti kamaslil jabali, seperti bukit. Tapi duk dalam tu tak lain tak bukit dia katanya mamlu'atum minal hayati wal aqari. Ular-ular dan kalau
Dia kata seperti kamislil birol. Serupa ngabi barol. Besar duk dalam perut dia tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hal keadaan mereka itu wak main-main, wak melengah-lengah dengan zakat. Tak keluar zakat. Tak keluar zakat. Dia sayangnya. Sekut 2 kut tak apa. Dia jadi 100,000, 2,500. 200,000 dia jadi 1 juta 25,000. Kata zakat kita tak cek mari duk nilai apa ni? Nisab dia. Bayar dia. Nauzubillah. Ni kita jagalah sekali-kali deh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bahasa pedih tekak sikit ada ni deh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di sini nak ayat katanya malam ni kau datu deh. Deh. Kau dah ayat 3 insya-Allah pada malam lain. Saya mari sambung pula. Deh. Nak ayat kata kita ni insya-Allah lah. Dengan selamat kakak hasil bila 3 perkara saning. Tak kalau becung kita dalam kubur, tak kalau tafkhutus saniyah, sang kalau yang kedua ditiup oleh Israfil alaihi salam, gitulah tanggungjawab dia, ruh masuk badan masing-masing, maka bakitlah kitanya akan rupa cakta kita lagu ni dah. Lagu ni rupa ni dah, ruh kita tak menasa. Ia menasa badan 2 kali menasa. Ia hidup badan tu pun tak menasa. Kalau menasa pun dia jadi kelik dah. Ruh kita tak menasa semenjak di 4 bulan ibu dah. Beranak mari sampai ke hari ni, walaupun hari mati kita, ruh ni lah hidup di dalam syurga. Ruh kita hari ni lah hidup di syurga. Badan kita ni dia hancur, dia akan makan di hulak-hulak binatang tanah. Deh segala jikin tedung, deh hulak-hulak apa semua, hulak bidah, hulak apa dia makan, lepas tu jadi kelik di sengkala yang kedua. Maka sengkala kedua tu lah yang bahagi 12 puak hok bakit gi kepada masyarakat kita kena rasa ni. Nyata dengan ayat yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Kemudiannya dengan akhir ni saya nak kecek 5 minit hok Baba Faisal duduk ayat dak cerita saat ni deh. Lepas tu dengan kita kisah sikitnya sekadar tu saja malam ni. Lepas tu sebelum daripada pukul 10 dah sikit dah. Saya maaflah ibu bapa jadi galik sikitlah. Deh dengan Baba Faisal catat dengan saya tu kata dia lebih kurang 15 minit nak pukul 10. Lepas tu mintalah ibu bapa tu perhati star deh. Saya ni Baba me bangun genak, duk panggil budak-budak. Sebut kalau duk kat mana nak mari bangun genak, mak saya lek belakang medan bola. Medan bola di Tesban ban bangun raknak, tak jauh dengan kapal parit mak Baba Faisal lebih kurang 2,5 km. Lebih kurang banyak tu aja. 2,5 km ataupun terik 3 km tak nak sampai baik Bapa Faisal. Duduk di kapal parit nak pergi ke rumah saya. Rumah saya tu kalau tanya bangun raknak, rumah dibangun nak, iaitu siapa di Tesban Siling lah ni deh, bangun nak tu Siling. Kalau mari lek Jerengo, rumah saya sebelah kiri. Kalau mari balik jalan lek Marbot Jatuh gitu, ya dekat dah. Dalam 2 kilo duduk Marbot Jatuh, stesen kereta api Marbot Jatuh, naik kepada Jingo bangun raknak tu dalam 2 kilo lah lebih kurang. Rumah saya sebelah kanan, lek belakang medan bola. Rumah tak ada lah mana basah lagi saya ni. Noyak tak sudah lagi. Kama dia saya duk kerja orang haji. Saya Baba Min duk kerja orang haji dah masuk 25 tahun ni. Masuk 25 tahun ni. Tahun kemarin pergi, umrah pergi. Lepas tu nak raya tahun ni, ibu-ibu dia bapak duk mengikut dalam Asyifah TV kita. Sekali dengan Baba Faisal ni dah. Saya dulu pun biasa mari dah duk kecek sininya. Tak ada putus dengan Baba Faisal, saya pun duk mari sokmo. Saya nak share sikit di dalam Fit Live. Baba Faisal Asyifah TV, minta ibu bapa kok share katiklah. Saya ni berasa berasa nak wayak wi tahu katanya, bukan nak takabur, nak lebih nak tinggi dah. Saya nak berajak dengan lebih kurang lah nak wayak wi tahu kata saya duk kerja orang haji dan umrah. Kedua-dua selalu dah. Umrah dan haji. Lebih kurang 25 tahun dah. Dia buat naik setahun tu dalam 20 orang, 18 orang, sampai ke 25. Tahun kemarin umrah saya naik 30 lebih. Haji 25 orang. Lepas tahun ni pun ada pula. Lepas tu nak wayak tahun ni. Tahun ni umrah. Saya naik tepat 1 bulan Syakban. Jadi dalam tiket kapal apa ni, okey tiket tu jadi maknanya saya ambil dekat 20. Kalau tak ada dah dalam 10 orang insya-Allah. Lepas tu siapa dia dengar dalam live dalam Faith Asyifah TV ni tulu-tulu bersambung lagi. Lepas tu siapa mesra nak terang dengan Baba Meh sekali weh. Kerana gini,
Ya babo mi ni orang panggil wak persendiri. Nah, kita wak berhubungan syarikat bakok, kita pergi kepada Mekah, lebih kurang ne 17 hari. Ne belah tu hak nyata. Nah, insya-Allah tak ada uzur apa. Tak boleh menentu lagi kita naik tahun ke bakok. Tapi saya tu tahun semua lah turun bakok kalau umrah. Lepas tu kita hidup di Madinahnya dalam 4 malam 5 hari, turun Mekah mari 9 malam 10 hari. InsyaAllah dengan umrah kita buat berkali-kali lah. Lepas tu hak ziarah cukup. Lepas tu dalam ceramah mengajar. Tausiah, tauriah. Dalam ilmiah. Hak ceramah kok Bukit Jabal Jabal Sugi kepada Masjid Kiblatin. Dia saya dah tanggungjawab. Kerana saya dulu jadikan mutawif. Ra'ih majmu'ah. Lah ni pun duduk situ lah. Tak ada cuk tabiah lagi pun. Saya ni lama kerja. Bukan nak rakyat lebih pandai apa dah. Cuba terang apa mes sekali insya-Allah. Ibu-ibu dan bapa duk dengar deh. Cuba-cuba kok like share bersambung gi. Haji pun serupa. Tahun ni dia habis tepat 29 semak dia. 200 lebih-lebih. Lepas tu kalau berasa kerana haji pun serupa hak tahun ni, umrah pun dimaki. Umrah ingat deh tepat 1 bulan, tepat sebelah. Boleh kung papan saya tu nak tebel akad tehnya. 5-16 hari. Mekah dengan Madinah tak ada game ziarah lah kot lain tu, kita sekadar kata ziarah Madinah cukup, dan ziarah Mekah cukup, dan umrah berkali-kali. Dia mau nak buat berapa kali, dah ibu bapa nak buat 3, buat 5 nenek tak usah kata tahdik 7 lapis, cukup sekadar kita kuasa kita buat. 7 lapis so kira kita kerja, kerana kita duk berpokok berfaham dah, kita kutik buah. Lepas tu berjemaah pun kita jangan beradu, insya-Allah. Lepas tu tak pandai tak reti ni, insya-Allah lah sesekuasa saya baba me ni bukan jamin, insya-Allah dengan biiznillah, dengan masya-Allah dikehendaki Allah Taala, sedaya upaya kita wi tu hang terima. Wi tu hang terima dengan semaya kita, puasa kita, umrah kita, ziarah kita. Kita banyak serah dengan Allah. Jangan serahlah kepada tak usah sangat tu. Ia berbahaya klik mari kita. Kita serah dengan Allah, jadikan sahabat dan musabbat. Itu tak sah kerana dia orang bawa, dia pemimpin sebagai mersyid katakanlah. Dia ra'ih. Sebagai ra'ih majmuk. InsyaAllah ada dengar tu dah. Kalau nak cuba umrah tahun ni, saya kutip tu banyak mana berhubung dengan saya dalam dengan lombok saya ada di situ. Bapa pesan buat dah di bawah dah. Lombok saya tu 082. Perhati ibu bapa dah. Nak berhubung haji dan umrah dengan cukup lekat, dengan mengajari saya sendiri, apa tak pandai di mana, tanya saya, boleh saya tu goyak, saya tak puas. InsyaAllah Ta'ala dah. Dalam pengajaran saya malam ni tu, saya ambil lah kesempatan. Kerana tiap-tiap malam saya duk mengajar, duk ceramah di mana, dalam baba channel FC pun saya tak biasa. Tak biasa cerita gini lah. Ni saya nak ayat kata, tahu kata saya ni, kerja A-nya, satunya, mengajar kot masjid dan ceramah lebih kurang sekadar ibu bapa panggil nak dengar saya tu, dia pulaknya hok kerja tetap mari dah 24 25 tahun dah kerja orang haji dan umrah. Patut umrah tahun ni tepat 11 bulan Kompa, 1 daripada bulan bulan Syakban. Kelik duk di rumah 13 hari puasa, bukan puasa sana. Tu hok umrah. Ada dah tu separuh. Patut kalau nak tu berhubung selalu. Ambillah lombok saya, lombok baba me Haji Abdul Rahman, ialah 082 29 743. Harga insya-Allah bersepatut teh. Tak mahal, tak murah, bersepatut teh boleh buat kerja insya-Allah Taala. Kerana saya ni niat hati daripada awal banyak nak khidmat kepada ibu-ibu dan bapa hal keadaan buat umrah dan haji. Sebagai haji rukun yang 5. Haji pun saya pun tak biasa tinggal. Tiap-tiap tahun cerita tu hai izin lah. Banyak tu aja. Anak siapa tu ada wak berhubung dengan Baba Faisal pun boleh. Kalau hak Baba Mei pun ada lombok dah di situ 082 29 743. Telefon insya-Allah ada nak berhubung nak cakap haji dan umrah. Banyak mana harga, lagu mana insya-Allah. Sekadar hak malam ni saya royak rau-rau nak katanya saya duk kerja haji dan umrah tiap-tiap tahun. Kadang umrah sampai 2 kali setahun, haji tu memanglah kalau tu izin sekali. Hak tu semua tu diizinkan oleh Allah Ta'ala. Lepas dah tu selamat kelik, selamat kerja haji dan umrah di sana. Begitulah. Patut ke dapat lagi kita banyak berdoa dengan Allah Ta'ala. Selamatnya saya, selamat ibu bapa sekali satu keluarga duduk di Madinah, di Mekah, dan semua ziarah
tak ada kira di Taif di mana, insya-Allah kita akan sapa serta biiznillah. Insya-Allah taala malam ni dah mulai pukul 10. Dah cak pukul 10. Lepas tu saya nak bagi Baba Faisal ada dia nak cakap apa boleh sepatah. Saya Baba Min ni minta undur dirilah. Dengan berdoa ibu bapa wi maju jaya, wi berkat dalam kerja saya iaitu duk mengajar tiap-tiap malam. Lebih laginya hak awalnya saya duk kerja haji dan umrah dan mengajar di dalam tanah Mekah pun dimakilah. Dia ceramah hujat-hujat di sana. Insya-Allah taala dah Bapa Faisal nak berkecek sepatah dua dia ni. InsyaAllah ta'ala. Saya undur dirilah dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapa Me Bangun Nak selaku duk tugas haji dan umrah sebagaimana dia duk royak hospital lalu saat ni. Maka sikit sebanyak lagi sebelum daripada amo nak berhenti kerana masa pun sampai dah pukul 10 malam ni. Jadi malam ni amo royak di awal lagi dah kata kita tak mengajar. Oleh kerana kita ada tetamu, mari nak kecek, mari nak nasihat sepatah dua sakut paut dengan haji dengan umrah. Maka sebelum daripada tu kita boleh dengar dah tanda-tanda dekat dengan kemak dan sebagainya. Baik, insya-Allah amo pun nak kenal malam ni seorang guru sikit lagi duk janji dengan Bapa Me kata kita nak tugas sini dan nak minta Bapa Me tugas sini mengajar kita pelajar sini. Maka biasanya amo biasa panggil dah dan Bapa Me mari tugas mengajar sini tapi tak kebetulan kerana tekah tu duk mengajar di siang hari. Maka siang hari ni pelajar sini ni penuh dengan mengaji Quran. Lalu itulah tak jadi kebetulan Bapa Me pun mari kadang-kadang mengajar sebentar masuk waktu asar. Lalu itulah duk kecek saat ni katanya kita nak halih priya minta uya Bapa Me mengajar di waktu malam masa ni. Masa kita mengajar Quran inilah. Di dalam seminggu ni biasanya kita penuh dengan mengaji Quran. Mulainya malam Jumaat semalam ni kita buat arwah. Tetapi seminggu ni insya-Allah lagi akan datang kita nunggu ada bahagia kita. Bahagia kita seminggu 2 malam. Termasuk Baboli ataupun Ustaz Li seorang lagi. Dia pun pernah duk mengajar, duk ceramah sini dulu. Maka alhamdulillah insya-Allah lah berdoalah ibu-ibu awak ya FC semua yang hadir yang duk tiktam amo ni bukan semata-mata kita nak mengaji Quran, bahkan kita nak ada bahagia kita kerana amo sendiri duk fikir kata pelajar sini pun nak ada bahagia kita selagi. Lalu itulah nak ambil masa peluang pukul 8.40 minit kita duk mengajar Quran ni nak selit kita seminggu 2 malam. Itulah insya-Allah dah. Bila masa tu nanti amo ikhlas semula. Itulah cukup dulu masa ni amo pun ucap terima kasih semua. Sina penonton hok hadir, hok tunggu-tunggu sampai ke sejam lebih. Cukuplah setakat ni dulu. Sekadar ini saja wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni turun dah ni. Berapa minit mengajar ni tu. Agak ujah tu lebih.